Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Subsidi bersasar perlu dipertahan. Sudah lama tersalur kepada golongan mewah. Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM mempertahankan keputusan Putrajaya melaksanakan penyasaran subsidi diesel walaupun mendapat tentangan banyak pihak. Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid menegaskan keputusan kerajaan adalah wajar memandangkan sudah sedemikian lama kemudahan yang bernilai berbilion ringgit tersalur kepada golongan mewah. Menurutnya, subsidi pukal sememangnya sangat popular untuk memancing undi. Namun pelaksanaan tanpa mengira kategori pendapatan amat membebankan dan tidak kondusif untuk kemampanan keuangan negara. Subsidi bersasar adalah untuk memastikan golongan rakyat bawahan yang berpendapatan rendah didahulukan. Wang subsidi perlu disalur tepat kepada sasaran. Ketika subsidi dinilai semula, rakyat perlu memiliki maklumat yang tepat dan betul. Reaksi spontan tanpa mendapat maklumat yang benar akan terdedah kepada manipulasi politik berkepentingan. Seperti dalam sistem keadilan sosial Islam, katanya, golongan berpendapatan rendah harus terus dilindungi dari manipulasi pasaran bebas. Tambahan lagi, pihaknya menyokong rasionalisasi subsidi minyak diesel dimulakan dan keutamaan diberi kepada sektor pengangkutan awam. Beliau berpendapat keputusan yang dianggap tidak popular ini perlu dipertahankan. Memang ada implikasi politik diperguna untuk menaratifkan keputusan kerajaan sebagai anti rakyat. Akan tetapi kepentingan jangka panjang dalam konteks harga pasaran global semasa perlu diambil kira dan perlu diutamakan. Kami yakin pihak kerajaan telah mengambil kira semua aspek ketika keputusan ini dibuat, mencapai matlamat keadilan sosioekonomi rakyat sekaligus memacu pembangunan negara, ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini patut kita sokong. Apa yang diterangkan oleh Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM ini amat mudah difahami. Hanya orang-orang yang berkepentingan politik yang akan menggunakan isu subsidi bersasar ini sebagai satu perkara yang kurang baik. Kerana jika dilihat secara jangka masa panjang, ianya dapat membantu memapankan pendapatan negara dan keuangan negara. Selain daripada itu, sebenarnya semua Perdana Menteri sebelum Anwar Ibrahim telah pun memikirkan perkara ini, tetapi mereka lebih memilih perkara yang popular, iaitu menarik undi. Mereka takut kalau pelaksanaan subsidi bersasar ini dibuat, mereka akan kehilangan undi. Oleh sebab itulah, mereka boleh dikata hanya mementingkan undi. Berbanding dengan Anwar Ibrahim, beliau tegas dan berani mengutamakan golongan bawahan. Saudara-saudara sekalian, keputusan kerajaan ini adalah wajar, memandangkan sudah sedemikian lama kemudahan yang bernilai berbilion ringgit itu tersalur kepada golongan mewah. Orang kaya pun dapat, orang miskin pun dapat. Yang paling bikin panas ialah orang-orang warga asing pun turut dapat juga. Ini memang merugikan Malaysia. Sepatutnya semuanya itu tidak dibayar kepada mereka, tetapi dibayar kepada yang benar-benar memerlukan. Sebenarnya, subsidi pukal memang sangat popular. Subsidi pukal ini ialah subsidi yang semua orang boleh dapat. Sangat popular untuk sekadar memancing undi. Namun pelaksanaannya tidak mengira kategori pendapatan
amat membebankan dan tidak kondusif untuk kemapanan keuangan negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan apabila Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih. Mahathir gagal menyingkirkan pengerusi RCI Batu Putih. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dr. Mahathir Mohamad bagi menyingkir Raus Sharif dan dua yang lain daripada panel Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Batu Putih. Hakim Amarjit Singh juga menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk prosiding RCI dijalankan secara terbuka. Bagaimanapun, beliau membenarkan permohonan Mahathir untuk kebenaran memulakan semakan kehakiman sama ada beliau boleh diwakili peguam dalam prosiding RCI yang sedang berlangsung. Hakim juga menolak permohonan Mahathir untuk menangguhkan pendengaran RCI sementara menunggu pelupusan semakan kehakimannya. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Batu Putih akan kekal dibuat secara tertutup dan tidak terbuka kepada orang ramai. RCI itu juga akan tetap diketuai bekas Ketua Hakim Negara Mad Raus Sharif yang didakwa oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai berat sebelah. Saudara-saudara sekalian, ini memang luar biasa apabila Mahathir gagal menyingkir pengerusi RCI kes Batu Putih. Pengakuan Mahathir yang terkini berkaitan dengan kes Batu Putih memang menggemparkan kita semua apabila Mahathir mengakui kes Batu Putih itu kesnya lemah. Kita tiada peluru untuk menang, kata Tun Mahathir Mohamad. Kalau masih ingat lagi, ada satu pendedahan daripada menteri yang ada di Malaysia sekarang ini, yaitu Azalina Othman Said. Beliau kata pada April lalu bahawa dilaporkan Mahathir, Perdana Menteri ketika 2018, membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan itu di Mahkamah Antarabangsa. Pendedahan Azalina Othman Said itu ditepis oleh Mahathir sebagai mengarut. Mahathir kata keputusan dibuat bersama dengan kabinet. Walau bagaimanapun, seorang lagi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada tahun 2022 juga, yang ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri, mengakui kemungkinan terdapat kecuaian dan kekilafan Dr. Mahathir sehingga Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata, pihaknya menyifatkan tuduhan dibuat Azalina itu sebagai karut kerana kabinet ketika itu, termasuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri serta beberapa menteri yang masih berkhidmat kini tidak menentang idea terbabit. Kata Mahathir mengenai kenyataan Tan Sri Mohamad Apandi bahawa beliau tidak dirujuk oleh Mahathir ketika menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ itu. Mahathir berkata, ia adalah kerana bekas peguam negara itu tidak boleh dipercayai dan tidak melakukan kerja dengan betul. Netizen kata, kalau begitu nak percaya pada siapa? Walhan Tan Sri Mohamad Apandi Ali adalah ketua ataupun peguam negara pada waktu itu. Jadi, kenapa tak percaya pada peguam negara, kata mereka. Ditanya sama ada Mahathir akan berniat memfailkan tindakan undang-undang menyaman Azalina, Ismail Sabri dan Mohamad Apandi, Dr. Mahathir menjawab beliau akan memikirkan terlebih dahulu kerana dia kata
Mengenai perkara nak menyaman itu, kalau saya nak saman seseorang, kata Mahathir, mungkin ia mengambil masa 10 tahun. Dan katanya untuk mendapatkan keputusan itu, saya sudah berada di tempat lain atau meninggal dunia, kata Tun Mahathir lagi. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Tun Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih, kerana menurut Tun Mahathir, beliau akan bersikap berat sebelah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.